Assalamualaikum guys, selamat bertemu kembali dalam YouTube channel saya. Guys, hari ini hari perkhidmatan terakhir bagi kuda besi aku, iaitu Pak Zuki. Yang mana kita akan ganti dengan motor baru, iaitu new generation belang, iaitu Suzuki Raider R150. Tapi tanpa memasa, mari kita cerita sikit lah, serba sedikit pasal Pak Zuki, apa yang ada dekat motor ni dan macam mana dia punya kecemerlangan semasa perkhidmatan dia bersama saya. So, jom kita cerita serba sikit dengan Pak Zuki. Okey, ini hari-hari last dia lah. So, jom kita tengok dulu apa yang ada dekat motor ni. Inilah kuda besi aku, iaitu Pak Zuki. Ini adalah Suzuki belang keluaran tahun 2011 yang menggunakan 5 pin. Kira ini adalah first batch yang menggunakan 5 pin. Sebelum tu 6 pin. Dan ini adalah reka bentuk dia seperti yang korang tahu. Suzuki belang antara satu-satunya motor super moped yang masih ada lagi pada masa sekarang menggunakan naked kapcai ataupun naked moped. Benda tu aku ada jelaskan dekat satu video, korang boleh klik kat bawah, korang boleh tengoklah apa tu kapcai berfairing dan juga kapcai naked. So ini adalah reka bentuk dia. Semula-mula sekali aku nampak motor ni tahun 2012-2013. Masa tu motor ni memang bagi aku lain daripada yang lain lah. So masa aku nak beli LC dengan belang ni, orang yang salesman dekat kedai tu cakap dengan aku, belang ni susah nak jaga, and then maintenance part susah nak cari, and then motor tak banyak, nanti sales value turun, macam-macam lah dia cakap dekat aku. Then dia promo dekat dia punya LC V2 masa tu ke V3, LC V3 masa tu. So masa tu aku fikir LC harga dia 6,800 ke 6,700 on the road, dan motor ni masa tu dijual pada 8,800. So dia cakap jimat lagi lah, lagipun ni pakai manual clutch. Masa tahun tu untuk motor yang pakai clutch ni tak popular lagi. So aku fikir, member pun banyak ambil LC, aku pun pergilah ambil LC. Tapi masa tu aku memang berkenan juga dengan motor ni. So akhirnya hajat aku tercapai juga pada tahun 2017, yang mana aku jual motor ZSL aku, tapi aku tak boleh nak tinggalkan enjin Dodge. So aku pun carilah mana-mana kapcai yang ada enjin Dodge, dan pilihan yang ada motor ni, dan harga yang dijual pula sangat murah guys, 2,600. Tapi dia ada beberapa part dia lah yang condition dia tak berapa okey, nanti aku akan cerita sekejap lagi. Tapi okey lah, aku ambil 2,600 campur insurans Rotex semua aku urus 2,800. So aku dapat motor ni, aku bikin dalam tambah lagi 200, so aku dapat motor ni dalam 3,000. So 3,000 guys korang belanjakan, tapi korang dapat sebuah motor performance dalam kelas 150cc. Itulah yang best pasal Suzuki belang ni. So aku ada misal sikit jugalah, tak ambil pada tahun sekitar 2013 ke 2014 masa tu. Masa tu aku ganti LC, tapi terubat semasa aku ambil tahun 2017. So batulah aku memang suka dekat motor ni. Masa aku mula-mula sekali jumpa motor ni, aku memang rasa macam motor ni memang lawa gila lah. Sebab tak ada motor pada masa tu yang secantik ini, yang selawak ini. Walaupun ada orang kata pelik, tapi bagi aku cantik desainnya. Dengan lampu depan dia ni ala-ala macam motor Kamen Rider. Sebenarnya lampu dia ni diilhamkan oleh GSX yang design dia pada masa tu. So mula-mula dia daripada fairing, tapi kemudian dia gantikan, dia jadikan headlamp dan dia lekatkan dekat Suzuki belang. Dan apa yang jadi, lawa lah. Sebab yang first generation untuk Suzuki belang, dia ada dekat Indonesia lah, itu Satria
FU lah. Design dia memang, lampu dia memang kurus gila, nampak macam mentadak lah. Tapi bila dia ganti dengan lampu ni, nampak lagi cantik lah. Apa yang menarik untuk kaca naked ni adalah fog dia lah. Dia boleh terus memanjang dan headlamp dia melekat macam ni. Ada orang kata sekali imbas macam motor RXZ lah, macam motor Panther. Yes lah, sebab dia punya fog macam ni dan headlamp melekat. Cuma beza dia tak ada tangki lah. Belakang ni jadi kapcai. Ni menarik lah pasal Suzuki Belang ni. Ini design keseluruhannya lah. Kecil, slim, rendah. Memang bagus untuk motor-motor performance. Sebenarnya lagi bagus lah kalau dia punya position riding dia lebih rendah. Kerana apa? Sebab kita boleh potong angin lah. Kalau tinggi-tinggi, macam nak potong angin? Korang tengok je jentera F1, bapak gedabak rendah. Kalau lalu dekat bumper, confirm sangat tak boleh nak lepas. So itu adalah design bagi motor ni lah. Dia punya tempat duduk rendah, handle dia tak berapa tinggi. Okey, tak berapa nak rendah. Sebab korang boleh adjust lah. Contoh aku bagi tunjuk korang, ini ketinggian seat dia lah. Memang tak ada masalah lah kalau ketinggian seat dia. Memang kau boleh letak kaki ke bawah, and then position riding dia, korang boleh tegak badan dan korang boleh menunduk pun, tak ada masalah. Kalau korang rasa macam kurang aerodinamik, korang boleh menunduk, cuma sakit pinggang lah kan. Macam tu juga kalau korang pakai motor berfairing, kalau menunduk sakit pinggang, kalau menegak taklah sakit pinggang. So sebenarnya motor ni dia memberikan korang pilihan, korang nak tunduk ke korang nak tegak, dua-dua pun boleh. Kalau korang rasa tak berapa selesa dengan seat dia ni, dia ada seat yang aftermarket yang nak bagi flat sikit dekat rendah dan dia ada macam bonggol sikit ke atas ni. Aku ada kepil gambar seat tu. Itu saya pernah try member punya, lebih selesa. So itu dari segi reka bentuk lah dan juga position riding. Satu lagi benda yang aku ganti dekat motor ni adalah CDI dia. So sebelah aku ganti CDI, top speed dia dalam 151, 152. Tapi lepas aku ganti CDI dia, aku try dekat Karak lah. Itu adalah circuit yang favourite lah untuk mana-mana motor nak try speed. Aku dapat 157, 158. Okey lah. Engine tak ada korek. Valve semua tak sentuh. Semua engine part standard, tak pernah turun engine kecuali ganti clutch saja, ganti carburetor, ganti CDI. So motor ni boleh dapat 17, 158 dalam keadaan standard kilang. Mana korang nak cari? Korang cuma spend berapa ringgit saja. Untuk carburetor aku spend RM80 sebab aku beli Shopee. Untuk CDI dia pula aku beli dalam 130. Untuk clutch dia pula aku beli dalam 30. So kurang tambah tolak lebih kurang dalam 200.5 lah. Aku ganti semua part tu dan aku dapat speed yang aku nak. Itu 157, 158, engine dalam keadaan standard kilang. Okey. So itu sajalah benda yang aku nak cakap. Actually brake aku tak ganti sangat pun. Aku just ganti brake pad. Tak ada aku ganti aftermarket. So bagi aku sepanjang perkhidmatan dia memang berkhidmat dengan baik lah. Masalah yang lain dekat motor ni pandai masuk air. Tapi sejak yang aku cucuk lubang tu, aku ada bagi tunjuk tempat apa tu cucuk lubang bagi keluar air masa hujan. Dah tak ada masalah lah. So motor ni lepas aku cucuk lubang tu, aku bagi clear dia punya pasir dekat dalam lubang blok tu, atas blok tu lah, dekat dengan exhaust. So dia tak ada masalah lah. So tak ada masalah, korang boleh jalan masa waktu hujan. Dah tak ada masalah tu dah boleh jalan dah. So bagi aku antara semua motor Kapcai aku, inilah yang paling power, paling sedap nak bawa. Dan kenapa aku tukar ke Suzuki Raider nanti aku akan cerita kemudian. Tapi bagi aku sangat cemerlang. Aku memang suka gila kat motor ni. Tapi macam biasa, seperti biasa, sampai waktu kita perlu let go and then ganti dengan motor baru. Aku memang suka gila dan aku memang sayang gila. Dan aku hope siapa yang dapat motor ni, korang jagalah aku punya kuda besi ni baik-baik. Nama dia Pak Zuki lah. Tak tahulah kalau korang nak rename dia balik nanti. Itu korang punya hal lah. So tayar tu rain sport lah, tayar belakang, supaya dia tak licin lah ketika hujan. So motor ni ringan 109 kg saja. So antara yang ringan. So kalau kita cakap pasal dia punya fork, depan dia ni telescopic fork, tapi special lah sebab dia memanjang ke atas. And then dia punya handle pun guna handle clip, tapi handle clip dia bukan rata lah, tinggi sikit. Tapi memang bila korang naik tak tinggi sangat pun.
Korang boleh cari position riding korang yang sedap. And then belakang dia ni menggunakan monoshock lah, antara motor-motor terawal 4-stroke yang menggunakan monoshock lah. So memang sedap lah motor ni. Tayar depan ni asalnya 70, 90, 17 sama dengan rider. Belakang pun sama 80, 90, 17. Itulah dia punya tayar. Dan kalau lampu pula semuanya menggunakan halogen punya lampu lah, bukannya macam rider. Kalau rider dia pakai LED lah. Yalah, biasalah motor-motor baru diorang akan ikut edaran masa. So diorang akan pakai lampu LED. So side mirror sebelah ni patah. Tak boleh nak buat apa. Okay, so ini antara motor yang kedua. So ini antara motor yang terawal yang menggunakan. Okay, so itu dari segi reka bentuk dan juga position riding. So dari segi enjin, ini adalah motor kedua guys, yang menggunakan enjin DOHC 4 valve 4-stroke. Mana enjin ni bersesaran 150 ataupun lebih tepat 147.3 cc DOHC. Oil coolant dia bukan liquid coolant. Dia ada 6-speed manual clutch, yang mana power dia ni mampu produce sekitar 16 horsepower, and then Nm torque pula sekitar 12 horsepower sajalah. So yang lebih tepat tu saya akan lekat dekat skrin lah, sebab saya pun tak ingat sangat. Untuk motor Suzuki Belang ni, dia adalah motor oval square. So bila motor oval square, dia punya karakter engine ni berbeza dengan motor lain, mana dia lebih sedap main high RPM. Dia tambah pula dengan karakter Dodge yang memang power dia datang pada high RPM. So Dodge memang karakter engine dia di bawah RPM ataupun RPM rendah, dia punya power agak kurang sikit, dan dia mulah tangkap pada middle RPM dan power dia keluar pada high RPM. Tu karakter untuk engine Dodge. Ditambah pula dari karakter oval square, yang mana bore lebih panjang pada stroke, so putaran enjin lebih laju, yang mana memang sedap main dekat high RPM. So kombinasi kedua-dua motor ni menjadikan horsepower dia lebih berkuasa daripada mana-mana motor yang menggunakan konsep Soch, ataupun ada juga yang guna Dodge tapi ada rokokan macam Honda RS, yang mana dia punya horsepower atau power output dia kurang sedikit daripada motor ni. So motor ni memang special lah. Untuk pengetahuan korang, karakter engine ni ada dekat Formula 1 punya engine lah. So sebab itulah motor ni prestasi dia agak tinggi, horsepower dia pun agak tinggi, boleh menghasilkan horsepower dalam 16 point berapa aku ada sediakan dekat bawah, aku pun tak ingat sangat horsepower dia. So sebab itulah motor ni aku memang minat gila. Ni antara motor the best from the best lah kalau dari segi kapcai. Inilah yang the best sekali. Okay, so siapa yang naik motor ni, bila diorang dah rasa high RPM ni tu, memang korang tak boleh lupa lah dia punya feeling Memang sedap lah motor ni. Masa aku ambil motor ni second lah. Dia bukannya motor baru. So banyak benda lah aku buat masa tu. Masa tu aku ambil 2,600. Condition tak berapa cantik lah. Banyak benda aku tukar untuk jadikan dia lebih sedap lah. So antara benda yang bermasalah kat motor ni adalah dia punya carburetor. Korang tahu lah, dia pakai diagram ataupun pakai getah tu lah, vacuum. So benda tu bagi aku bermasalah lah. So aku ganti carburetor aftermarket Apido, design PWK punya lah. So bila cari-cari setting, alhamdulillah dapat setting yang sedap. Sejak daripada aku ganti carburetor tu, dah tak ada masalah lah untuk motor ni. So lain-lain benda, exhaust aku tak ada ganti. Ni aku ada ganti clutch Tobaki, sebab masa aku pakai tu rasa clutch dia dah macam tak berapa nak sedap lah. Actually boleh je pakai, cuma aku yang nak ganti, nak bagi sedap orang kata. Okay, so dari segi meter pula, ini adalah motor yang terawal lah menggunakan gabungan antara analog dan juga digital. So kalau kita tengok information dekat sini, simple sajalah. Dia ada meter RPM, dia ada meter minyak, and then ada apa nama ni, odometer. Dia tak ada trip meter tapi dia ada mode guys. Dia ada
Ya, aku check balik. Dia ada eco mode, dia ada power mode, dan ada standard mode. So untuk mode-mode dia ni sebenarnya dia lebih kepada reminding apa nama ni, RPM lah. Tapi ada yang kata berkesan, tapi bagi aku tak rasa sangat, mungkin sisi kecil sangat kot. Tu yang aku boleh cakap lah. Tapi anyway, dia ada bagi dekat motor yang 150cc is satu benda yang bagus lah bagi aku. So tak tahu yang Suzuki Raider ni ada ke tak. Tapi untuk Suzuki Belang memang ada mode lah, 3 mode. So lain benda ada speedometer lah. Cuma dia tak ada meter indicator. Biasalah motor-motor terawal, mungkin dia rasa benda tu tak penting kot ketika tu lah. Tapi sekarang dah penting lah. Semua orang nak ada gear indicator. Okay, so ini lampu signal, ni lampu neutral sebab dia tak ada gear indicator. So dia bagi ni. So ini indikator untuk lampu tinggi. So itu saja. Switch dia pun ini switch dia lah, simple saja. Aku ada tengok Suzuki Raider, sebenarnya sama saja dia punya switch ni. Okey, dia punya tangki antara motor Kapcai terawal yang memberikan tangki yang agak besar, 4.9, dan ini adalah bateri dia. Dia tak ada ruang kompartmen lah, tak macam Kapcai dulu yang sezaman dengan dia yang masih ada ruang kompartmen. Okey, so itu dia punya bawah seat lah. So yang baru ni Raider 4 liter saja. Ni 4.9. Kalau full tank, kalau pakai carburetor standard, dia boleh pergi 130 km hingga 140 km kalau korang bawa slow lah. Tapi kalau korang lenjan 14 terus korang bawa daripada point A ke point B, aku rasa 120 km kan kurang lagi kot, dah habis minyak lah. Tapi sejak aku ganti carburetor ni, dia kuat makan minyak sikit. So kalau aku bawa santai-santai pun 120 km. Tapi kalau aku bawa laju, dia dalam 100 km dah habis minyak lah. Korang kena isi balik. So tangki dia untuk motor yang macam ni, Ovo Square, memang dia punya minyak tu kuat makan sikit lah. Itulah dia serba sedikit pasal Pak Zuki. Sebenarnya aku tak buat full review sangat pun. Aku just pusing dan aku ceritakan apa yang aku berkenan dekat motor ni lah. Memang sedap gila lah. Motor ni sedap nak bawa, senang dikendalikan, jam tak ada masalah, tak ada sagat-sagat, handle dia, positioning riding dia sedap. Memang sedap gila lah motor ni. So aku harap siapa yang ambil motor ni, korang jagalah motor ni bagus-bagus sebab motor ni memang awal-awal korang ambil dah ada prestasi yang sedap lah. So kalau korang nak tengok video-video aku macam mana aku bawa motor ni, korang boleh tengok lah dekat channel YouTube saya. Saya ada bawa potong mana-mana motor standard 150cc yang lain. Itu video santai-santai lah. So itulah serba sedikit untuk motor Belang aku, ataupun ni adalah nama motor dia adalah Pak Zuki. Tahun perkhidmatan dia agak panjang, 2017 sampai 2022, almost 5 years lah. Okay, so kejap lagi aku akan serahkan motor ni ke kedai. So kita akan tengok penyerahan dia dekat kedai. Okay.